اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah An-Nazi'at daripada juzuk Amma Yatasa'alun. Dan kita dah sampai ayat yang ke-13. Sebagaimana yang kita dah maklumkan dalam kelas yang lepas, surah An-Nazi'at adalah surah Makkiyah yang kebiasaannya menekankan tentang perihal akidah, keyakinan kepada Allah, yang kedua keyakinan pada hari akhirat, dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai ikutan yang terbaik. Jadi daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-13, Allah menceritakan tentang kebesarannya melalui makhluknya yang hebat, iaitu para malaikat. Jadi makhluk Allah yang bernyawa ada 3. Yang bernyawa dan yang berakal ada 3, iaitu manusia, malaikat dan jin. Dan 3-3 ini yang paling kuat, yang paling hebat ialah para malaikat. Jadi Allah nak memberitahu manusia tentang kehebatannya, iaitu melalui ciptaannya, iaitu para malaikat. Dan para malaikat ini tergambar kehebatan malaikat melalui tugas-tugasnya, iaitu yang pertama Allah bagi tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wan nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, dengan kasar. Yang kedua, wan nasyitati nashta, para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lembut dan mudah. Yang ketiga, wasabihati sabha, demi para malaikat yang segera melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, fasabiqati sabqa, demi para malaikat yang berlomba untuk melaksanakan perintah Allah dengan segera. Dan sifat yang kelima, falmudabbirati amra, demi para malaikat yang mentadbir, mengurus segala urusan dan perintah Allah dengan terbaik. 5 sifat ini adalah 5 sifat malaikat yang hebat, yang sebenarnya menunjukkan kehebatan penciptanya. Kemudian lepas tu Allah beritahu tentang hari akhirat, yang ketika ayat Al-Quran diturunkan, orang-orang kafir Mekah boleh dikatakan semuanya tidak meyakini tentang kehidupan selepas kematian. Jadi Allah beritahu yang keduanya suasana hari kiamat. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari itu bumi bergoncang
bila ditiup sangkakala yang pertama, yang kedua, diikuti tiupan yang kedua, iaitu manusia akan dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan sekejap, sekelip mata, tatba'uhur radifah. Dan bagaimana keadaan hati-hati manusia ketika itu? Qulubun yawma idzin wajifah. Hati-hati manusia ketika itu dalam keadaan ketakutan. Absaruha khasyi'ah, pandangan mata hati-hati ini sentiasa tunduk dan rasa hina disebabkan dosa yang dilakukan. Kemudian Allah menceritakan apa sikap orang-orang kafir Mekah khususnya bila diceritakan tentang hari akhirat ataupun hari pembalasan setelah kematian. Iaitu mereka tidak percaya dan bahkan mereka mempermainkan tentang hari akhirat. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mempermainkan dengan berkata, adakah masuk akal kami akan dikembali semula setelah kami telah mati? Aiza kunna izaman nakhirah. Adakah patut setelah kami menjadi izaman nakhirah, tulang-tulang yang telah reput, kami akan dikembalikan semula? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Dan mereka berkata, kalau betul begitu, iaitu kami dikembalikan semula setelah mati dan tulang kami hancur, itu adalah satu karratun, pengembalian khasirah yang celaka, yang rugi. Mana itu juga termasuk dalam istihza, ayat-ayat yang mereka perolokkan tentang cerita hari akhirat. Maka Allah tempelak mereka, Allah menolak pandangan mereka yang tidak mempercayai bahawa Allah boleh menghidupkan semula yang telah mati dan yang telah hancur. Allah berkata, fa innama hiya zajratu wahidah. Untuk mengembalikan semua yang dah hancur, yang dah mati, ia adalah zajratu wahidah. Allah hanya perlu satu pekikan sahaja. Maknanya Allah nak beritahu yang mereka tak percaya itu sebenar sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada Allah mencipta kali pertama. Kita sampai situ kan ayat 13. Kita sambung ayat yang ke-14. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah beritahu untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati dan hancur adalah satu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya untuk kembalikan semula ciptaan manusia telah dimatikan adalah yasirun, sangat mudah. Hanya perlu satu pekikan sahaja. Kemudian lepas tu apa berlaku? Lepas Allah pekikkan ataupun sayhatun wahidah, Allah arahkan Israfil meniup sangkakalanya untuk kali kedua dan semua manusia yang mati di dalam kubur bangkit. Lepas tu apa berlaku? Fa izahum bisahirah. Maka tiba-tiba hum mereka bisahirah. Sahirah ni ada beberapa tafsiran. Pertama, tanah al-ardu al-bayda, bumi yang putih, yang kosong, yang lapang, yang tidak ada apa-apa tanda. Sekarang banyak tanda kan, ada pokok, ada bangunan, ada gunung, ada lembah. Tapi Sahirah ni satu bumi yang lapang, tidak ada apa-apa petunjuk. Pokok tak ada, gunung tak ada, tanah tinggi tak ada, tanah rendah pun tak ada. Semuanya lapang. Itu makna Sahirah. Dan semua manusia berkumpul di satu tempat, di satu masa. Okey, makna Sahirah yang kedua ialah sahar ni ialah berjaga malam. Kan, sahar ialah berjaga malam, yasharun. Nabi sebut dalam satu hadis, ada orang yang berjaga malam
Tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali as-sahru, iaitu berjaga malam sahaja. Tak dapat pahala beribadat. Jadi makna kedua sahira ialah tiba-tiba mereka berada di tempat yang berjaga malam. Apa maksud? Iaitu orang yang berada ketika itu di padang mahsyar tak akan tidur. Sebagaimana orang berjaga malam tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Sebab suasana yang menakutkan. Kullu mri'in minhum biyawma idzin sya'nun yughni. Suasana yang menakutkan menyebabkan tidak ada seorang pun boleh tidur. Berapa lama ni? Kalau di padang mahsyar saja? Ialah berapa lama di padang mahsyar saja? 50,000 tahun. Kita kalau satu hari tak tidur jadi apa? Sekarang ada satu proses. Siapa yang kena wabak COVID-19, bila dah sampai tahap kritikal, dia akan ditidurkan. Okey kan, ditidurkan. Tapi di sini boleh tak ditidurkan? Tak boleh. Orang yang beriman pun tak boleh tidur, dan orang yang tak beriman pun tak boleh tidur. Bahkan bukan setakat di padang mahsyar saja. Dia akan berterusan sampai ke, kalau orang kafir sampai ke masuk neraka pun dia tak akan tidur walaupun satu saat. Macam mana boleh tidur kalau duduk dalam api, makan pun api? Dan begitu juga orang beriman, dia tak akan tidur sampai dia masuk ke syurga. Sampai bila-bila. Kenapa orang beriman tak tidur di dalam syurga? Sebab bila ditanya kepada Rasulullah, hal yanamu ahlul jannah, adakah ahli syurga akan tidur? Nabi kata, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Tengok, Nabi tak jawab ahli syurga tak tidur, tapi Nabi jawab tidur adalah adik-beradik kepada kematian. Apa maksud dia? Jadi tidur adik-beradik mati. Mati itu nikmat tak? Tak. Jadi Nabi nak bagi tahu dalam syurga tidak ada musibah, tidak ada azab. Apa dia antaranya? Iaitu mati. Dan tidur tu saudara kepada kematian. Bila kamu tidur, kamu tak akan dapat rasa nikmat. Jadi ahli syurga tak akan tidur selama-lamanya. Dan badan kita, sistem dia telah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila masuk di alam akhirat. Walaupun tak tidur, walaupun tak mengantuk, tapi kita tidak akan penat. Okey. Jadi sahirah ni ada dua makna. Satu, tanah lapang yang boleh menampung berapa ramai manusia ni. Semua sekali daripada Adam sampai kiamat. Yang kedua, ada juga pendapat yang ketiga, sahira ialah api. Sahira ialah api. Bila api makna dia tak boleh tidurlah. Macam mana boleh tidur kalau api? Dan ada juga pendapat yang mengatakan sahira ialah azab, bala ataupun musibah. Sebagaimana manusia, bila ditipu musibah di dunia, dia tak dapat tidur. Betul kan? Sampai terpaksa ditidurkan. Maka pada mahsyar, musibah dia berapa lama? Bukan pagi saja, bukan petang saja, 24 jam. Maka musibah itu menyebabkan manusia tak boleh tidur. Sentiasa betul bila kita tengok ayat-ayat tentang azab neraka, tentang pada mahsyar, kan? Dan kemudian kita banding pula dengan apa yang berlaku kat dunia. Apa saja azab kat dunia sebenarnya bila dibanding dengan azab di akhirat, sebenarnya yang kat dunia tu tak ada apa-apa. Tak ada apa. Kita dengar berita kematian setiap hari, kan? Sekarang semalam pun kata 360 orang mati sebab Covid, kan? Biasa kalau musim raya, perayaan kemalangan disebabkan musim raya dan di lebuh raya, kan? Biasa berapa ramai satu hari? Taklah sampai 360, kan? Ini boleh kata hampir setiap hari 300, 200, 300, kan? Dan semalam, yang pagi tadi yang terbaru kita dengar berita Siti Sarah meninggal. Kenal Siti Sarah? Ini bukan suami Nabi Ibrahim AS.
isteri Nabi Ibrahim? Isteri Syuaib. Isteri Syuaib bukan isteri Nabi Syuaib. Setelah ditidurkan beberapa hari mati. Jadi bila kita dengar berita tu rasa gerun, apatah lagi dalam keadaan dia sedang mengandung, kemudian dioperetkan, dikeluarkan bayi, dan dalam keadaan dia tak sedar. Sedar, bukan sedarlah, mati. Suasana nak menghadapi kematian bila kita dengar cerita macam tu menakutkan. Tapi cuba fikir pula apa yang akan berlaku setelah dia mati. Kan? Sekarang dia di hospital sakit macam mana pun ada doktor yang bantu. Ada orang berdoa kan. Tapi bila dah mati biasanya orang dah lupa. Jarang orang memanjatkan doa kepada orang yang meninggal. Sedangkan yang berlaku selepas kematian jauh lebih dahsyat daripada sebelum kematian. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Siti Sarah dan juga semualah yang mati. Sama ada sebab COVID ke, sebab apakah, doalah untuk mereka. Sebab mereka sedang menghadapi ujian yang lagi besar, lagi getir dibanding dengan sebelum kematian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey, lepas ni Allah cerita pasal apa? Ayat 15. Hal ataka, adakah telah datang kepada mereka, adakah telah datang kepada engkau hadis cerita Nabi Musa AS. Okey, telah datang kepada engkau ni siapa? Nabi satu, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kepada siapa saja yang membaca ini. Hal ataka, datang tak kepada engkau? Siapa? Engkau lah yang sedang baca ni. Okey. Adakah telah datang kepada engkau cerita Nabi Musa? Pertama, tadi cerita pasal apa? Pasal kiamat, kan? Pasal hari kebangkitan. Tiba-tiba cerita kisah Nabi Musa. Apa kaitannya? Apa munasabahnya? Ya? Apa dia? Tasliah kepada? Tasliah mana menghiburkan hati Nabi lah. Ialah apa kaitan? Ini cerita pasal hari kiamat. Tiba-tiba nak hiburkan hati Nabi. Adakah Nabi sedih dengan cerita hari kiamat? Sedih tak? Apa dia? Sedih. Nabi kan orang beriman, yang pertama akan masuk syurga. Dia, okey, soalannya daripada cerita hari akhirat, cerita hari pembalasan, tiba-tiba terus pergi pada Allah tanya Nabi, kamu dah ada dengar tak cerita Nabi Musa? Jadi tadi kita kata tujuan Allah nak cerita kisah Nabi Musa pada Nabi Muhammad ialah nak hiburkan hati Nabi. Makna hati Nabi sedih. Soalnya Nabi sedih kerana apa? Adakah Nabi sedih pasal cerita akhirat? Tak. Kita sedih tak cerita akhirat? Takut adalah. Kan, takut, bukan sedih. Umatnya mengingkari hari kebangkitan. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad mengingkari. Jadi apa kaitan dengan kisah Musa? Aduh, jawapan tu dah nak dekat tu. Sebenarnya bila Nabi bawa dakwah, yang antara yang utama Nabi cerita ialah tentang hari akhirat. Apa reaksi orang-orang Quraisy Mekah tentang cerita hari akhirat? Mereka tolak, mereka tak percaya, mereka kata Nabi gila kan. Bila mereka tak percaya pada hari akhirat,
yang Nabi sedih. Nabi sedih sebab mereka menolak cerita akhirat. Sebab Nabi nak cerita benda yang benar. Nabi nak selamatkan umat dia daripada neraka. Tiba-tiba orang tak percaya, orang tolak. Bahkan Nabi pula dituduh gila. Ketika Nabi sedih tu, Allah kata, baca tak cerita Musa? Musa pun buat cerita sama dengan kamu. Kerja Musa sama dengan kerja kamu. Bila Musa sampaikan, kaum dia tolak. Termasuklah Fir'aun, Bani Israel. Bahkan mereka mengatakan Musa ni gila. Jadi kerja kamu dengan kerja Musa sama je. Jadi kalau kamu nak sedih, ingatlah cerita Musa. Kamu baru permulaan, Musa lagi teruk dan lagi lama. Dan yang menentang Musa lagi hebat, lagi jahat daripada yang menentang kamu kat Mekah. Yang menentang kamu kat Mekah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi yang menentang Musa apa dia? Bukan Fir'aun saja, satu kerajaan yang kuat. Zil Autad yang mempunyai tentera yang hebat. Dan sangat-sangat zalim. Dan Allah sebut lepas ni, Tagha. Dia sangat-sangat melampau. Orang Mekah, sejahat orang Mekah, tak ada mengaku Tuhan macam Fir'aun. Kan? Sejahat-jahat Mekah, tak adalah tentera yang hebat macam Fir'aun. Kan? Jadi hiburan kepada Nabi dari sudut mana? Iaitu bila Nabi tengok orang musyrikin Mekah tolak cerita akhirat, Nabi sedih. Maka bila ingat kepada kisah Musa ditolak oleh Fir'aun, pengikut dia Bani Israel, Nabi akan rasa lega sikit. Sebab apa? Yang Musa tu lagi teruk. Kenapa aku nak sedih? Tak ada sebab aku nak sedih. Sebab yang menimpa aku kecil. Boleh? Okey, dalam banyak-banyak cerita pula, kenapa Allah buat cerita Musa? Kan banyak Nabi. Nabi ada 124,000. Rasul pula ada 300 lebih. Tiba-tiba pak cerita bab Musa. Kenapa Musa jadi pilihan? Mad'u dia? Paling jahat. Lagi? Jadi Nabi ni bangsa dia bangsa Arab kan. Orang Mekah pun bangsa Arab. Tapi bila dibanding dengan bangsa kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel, mereka lagi jahat, lagi degil, lagi kuat menentang Allah. Dan lagi banyak Allah bagi nikmat pada Bani Israel daripada Allah bagi nikmat pada orang musyrikin Mekah. Tapi Bani Israel tetap kufur kepada Allah. Dan para Nabi yang paling banyak dihantar kepada apa? Orang Arab ke orang Bani Israel? Menunjukkan apa? Makna Bani Israel ini degil tahap gabang. Yang orang musyrikin Mekah tu biasalah. Bila dibanding dengan Bani Israel, orang musyrikin okeylah. Okey? Bahkan kalau kita perasan, cerita yang paling banyak disebut dalam Al-Quran cerita Nabi mana? Nabi Musa. Sehingga ulama mengatakan seolah Al-Quran tu hanya cerita Musa, cerita Bani Israel. Sebab cerita dia terlalu banyak dan berulang-berulang dibanding dengan kisah para Nabi yang lain. Yang satu lagi, Nabi Musa termasuk dalam Nabi yang Ulul Azmi. Allah sebut apa dalam surah Al-Aqaf? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Surah Al-Aqaf ayat terakhir. Allah kata apa? Fasbir, sabarlah wahai Muhammad. Sabar yang macam mana ni? Sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kerenah kaum kamu. Tapi sabar yang macam mana? Kama sabara, sebagaimana sabarnya ulul azmi. Daripada Rasul. Siapa ni? Rasul yang dipanggil digelar ulul azmi. Siapa? Salah satunya Musa. Jadi Allah nak bagi jadikan Musa ni sebagai panduan kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam ulul azmi.
Di sini juga Allah guna perkataan hal. Apa makna hal? Apa dia? Dia soalan ada dua kan. Satu hakiki, iaitu betul-betul nak jawapan ataupun nak maklumat. Yang kedua, majazi. Majazi soalan bukan nak jawapan, bukan nak maklumat, tapi ada tujuan di sebalik itu, iaitu sama ada nak mencela, nak mengutuk, ataupun nak menimbulkan kerinduan. Ni hal ni, soalan ni tujuannya apa? Untuk dipanggil dalam bahasa Arab litashwiq, untuk menimbulkan teruja. Teruja tahu kan? Kita bagi tahu pada anak, ayah dengar sini, ayah nak cerita ni. Dengan ayat kita kata, nak tak ayah nak cerita satu cerita? Yang mana gaya bahasa yang lebih menarik dia? Yang kedua ni lah. Hal ataka, adakah telah datang kepada engkau cerita Musa? Kan? Allah boleh je bagi tahu, aku nak cerita ni, cerita Musa. Tak, Allah tanya dulu. Jadi pengajar untuk kita, bila nak supaya orang bagi perhatian dan fokus, buat soalan macam tu. Nak tak saya cerita? Nak tak saya bagi Quran kan? Yang kata, ambil Quran ni. Dah berapa lama tak baca kan? Satu lagi, kenapa Allah nak hiburkan hati Nabi dengan cerita? Boleh tak hibur hati dengan apa ni? Dengan hadiah kan? Kamu ada masalah kan, di ujian berat kan, saya nak bagi hadiah. Tapi Allah tak kata aku nak bagi hadiah. Allah kata apa? Aku nak bagi cerita. Jadi soalannya, kenapa Allah nak hiburkan hati Nabi dengan kisah, bukan dengan habuan? Kita kalau tengah sedih, kita nak dengar cerita ke nak duit? Nak duit kan? Jadi kenapa cerita? Apa dia? Macam mana cara nak mantapkan? Dia bagi perbandingan keadaan zaman Nabi. Maknanya daripada kisah Musa ada ibrah, ada panduan, ada cara, ada solusi. Tapi kalau bagi hadiah, dapat tak solusi? Tak. Habis hadiah tu habislah. Nampak tak? Sebab tu Allah sebut dalam surah Yusuf ayat terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ayat 111. Laqad kana ayat tu panjang, ambil bahagian awal je. Betul? Tengok apa yang Allah nak bagi tahu ni. Cuba terjemah. Laqad, pasti sesungguhnya. Allah sebut dengan dalam keadaan tegas dan taukid. Pasti sesungguhnya adalah fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka. Kisah siapa ni? Kisah, sebenarnya bila sebut kisah dalam Quran, dia bukan terhad pada kisah para Nabi. Dia ada 3 kategori lah. Satu, kisah para Nabi, para Rasul. Seperti kisah Musa, Ibrahim kan. Yang kedua, kisah individu dan kumpulan. Yang dia individu itu bukan Nabi. Seperti kisah Maryam, Khidir, Luqman. Dan kalau kumpulan, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, kan? Itu kisah yang kedua. Yang ketiga, kisah tentang umat Nabi Muhammad sendiri. Jadi bila sebut kisah, merangkumi 3 jenis tu. Jadi Allah kata, pasti sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ada ibratun. Apa makna ibrah? Pengajaran. Tapi pengajaran ini bukan untuk semua orang. Allah khususkan untuk orang tertentu saja. Untuk siapa?
Sebab itulah Nabi adalah jenis ulul albab. Sebab tu bila Allah nak hiburkan hati Nabi, Allah bukan bagi habuan, Allah bagi kisah. Sebab Allah tahu, kalau dengan habuan, manusia tak akan selesai masalah dia. Dia macam gula-gula kan, macam Panadol. Tapi kalau bagi kisah, ada cara, ada kaedah, ada solusi untuk dihadapi masalah itu. Okey. Dan Allah juga sebut dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ahsanal. Allah sendiri mengatakan semua cerita dalam Quran adalah cerita yang terbaik. Cerita yang terbaik. Dan cerita paling benar. Maka sebab itulah kita sebagai orang beriman, bila ada masalah, solusinya apa? Bacalah kisah-kisah dalam Quran. Jangan duk baca cerita-cerita yang novel ke, Nujum Pak Belalang ke, Abu Nawas ke, kan? Jadi saya nak beritahu pada saya dan semualah pelajar-pelajar, bila ada masalah, jangan tanya ustaz. Bila ada musibah, jangan tanya ustaz. Sebab ustaz pun ada masalah juga. Habis nak macam mana solusi? Baca kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi, kisah apa-apa saja. Sebab apa? Sebab Allah kata asdaqul hadis, cerita yang paling benar. Kalau kamu dengar cerita pada orang, mungkin betul, mungkin salah. Yang kedua, kisah dalam Quran pasti ada pengajaran. Ini Allah sendiri cakap. Yang kamu dengar cerita daripada siapa saja, belum tentu ada pengajaran. Dan yang ketiga, dia adalah kisah yang paling terbaik. Nombor satu. Macam-macam kamu dengar kisah untuk selesai masalah kamu, tapi kisah terbaik kamu tak dengar. Kamu dah silap. Silap metod dia. Okey? Iznada. Apa cerita Musa ni? Apa cerita Musa ni? Iznada. Ketika mana? Nada. Dia memanggil ataupun menyeru. Rabbahu. Iznadahu Rabbahu. Ketika dia diserulah. Dia diseru oleh Rabbnya, penciptanya. Di mana ni? Bilwadi, di lembah. Wadi ni ialah, dia wadi ni macam ni lah, dia antara dua bukit kan. Sini pun bukit. Ni dua bukit ni, celah-celah ni tengah-tengah dia panggil wadi. Dan wadi ni di lembah Al-Muqaddas yang suci. Kenapa lembah ni dipanggil suci? Sebab di sini turunnya wahyu kepada Musa. Jadi bila tempat tu, di tempat turun wahyu, tempat itu akan menjadi mulia. Sebagaimana Mekah. Mekah menjadi mulia sebab mahbatal wahyi, tempat turunnya wahyu. Di satu lembah yang suci, iaitu Tua ni nama lembah dia. Tua. Ini pendapat yang paling sahih lah. Tua ni nama lembah ni. Okey, di mana terletak ni? Wadi ni yang bernama Tua, di mana letaknya? Letaknya sebelah bukit, dan bukit tu nama dia Tur. Bukit ni nama dia Tur. Dan Tur tu letaknya di mana? Saina. Saina pula terletak di mana? Tak, di Mesir. Mesir, dekat-dekat dengan Syam. Di Mesir. Ada tak Allah sebut Tur Saina? Ada dalam Quran. Surah apa? Ayat apa? Al-Baqarah. Wattini wa zaitun, watur sinin. Sinin tu mana Saina lah tu. Kan? Watur sinin. Okey. Datang tak kepada engkau wahai Muhammad cerita Musa? Apa dia cerita dia?
Kalau kita tengok banyak cerita Nabi Musa diulang-ulangkan dalam Al-Quran. Ada cerita Musa bermula daripada dia kecil lagi kan, dihanyut oleh mak dia kan. Ada cerita Musa masa bertemu dengan Firaun. Jadi cerita yang berulang kadang-kadang lengkap, kadang-kadang Allah ambil bahagian tengah, kadang-kadang Allah ambil bahagian akhir. Yang dalam surah An-Nazi'at Allah ambil bukan daripada Musa kecil, tapi ketika Musa bermunajat dengan Tuhannya. Kan? Masa dia berjalan dengan isteri dia, kemudian dia nampak cahaya, dia kata pada isteri dia, tunggu sini aku nak tengok cahaya. Cahaya tu di mana? Di sinilah ni. Masa tu dia mula menerima wahyu. Jadi sebenarnya, kenapa Allah mula cerita Musa ketika dia berjumpa Allah dan ketika Tuhannya menyeru Musa. Di sini Allah nak bagi isyarat. Musa menjadi hebat, menjadi kuat sebab apa? Sebab hubungan dia dengan Allah. Hebatnya Musa ni sampai Tuhan bercakap dengan dia. Jadi kalau kamu ada masalah berat macam mana, besar macam mana pun, pastikan hubungan kamu dengan Allah baik. Semua masalah berpunca apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kan? Okey, lepas tu izhab. Pergilah kepada Firaun. Innahu tagha, sesungguhnya dia tagha. Apa makna tagha? Tagha ni melampaui batas. Inna hamalnahu, apa dia? Lamma taghal ma. Taghal ma, kisah Nabi Nuh AS. Taghal ma mana? Kalau bukit setakat ni kan. Tapi air zaman Nabi Nuh sampai melepasi bukit itu dah taghau, melampau. Okey. Jadi Allah kata kepada Musa, pergi kepada Firaun. Sebab apa kena pergi? Sebab apa? Minta jawatan? Bukan. Sebab kerja Musa sama dengan kerja kamu. Dan Musa, Firaun tu sebab dia melampau, itulah kerja kamu. Selagi orang tu melampau, selagi itulah kamu kena pergi berdakwah. Dan di sini juga Allah nak begitu, dakwah tu kena pergi. Bukan tunggu. Dan pergi pula bukan kepada orang biasa tu. Kepada ketua kerajaan yang sangat-sangat zalim dan ganas. Melampau. Jadi tugas kita pendakwah apa dah? Jangan hantar WhatsApp je. Pergi. Jadi kenapa kena pergi? Kenapa kena pergi? Yalah, kenapa kena pergi? Boleh tak Allah perintah pada Musa, kamu hantar surat pada Firaun? Masa tu surat boleh kan? Hantar surat pada Firaun, berdakwah melalui surat. Boleh kan? Kenapa Allah suruh pergi? Musa tahu tak apa risiko ni? Dia adalah bekas anak angkat Firaun. Kan? Dan dia tahu Firaun ni memang jahat, memang zalim. Tiba-tiba Allah kata, pergi cakap benda yang dia tak suka. Apa risikonya? Kita kalau orang kata pergi cakap pada perompak tu yang sedang jahat tu, yang sedang mengganas. Kita pergi tak? Kita kata, kamu pergi dulu. Jadi soalnya kenapa kena pergi? Kenapa tak boleh berdakwah daripada jarak jauh ataupun hantar surat je? Afdal apa dia? Apa afdal dia? Dia dakwah, dipanggil apa? Dakwah fardiyah, dakwah secara individu ataupun personal kan. Itu jauh lebih berkesan daripada dakwah daripada jarak jauh. Kenapa? Sebab bila kita sampaikan sendiri, kita satu, kita tahu orang tu terima tak mesej kita. Yang kedua, kita dapat pastikan dia faham ke tak ataupun dia salah faham. Kalau dia salah faham, kita boleh terus betulkan.
Dan dia pun kalau tak faham, dia terus boleh bertanya. Kan? Kemudian, lepas tu kita boleh follow up. Dan satu lagi, bila kita pergi, kita tengok keadaan tu sangat berbeza dengan kita mendengar. Tengok-tengok, kita dengar ada satu masalah. Bila pergi, oh rupa-rupanya banyak masalah lain. Bahkan kadang-kadang dengan kita pergi tengok keadaan dia, kita tahu inilah punca dia tak beriman. Sebab tengok gaya kehidupan dia kan. Kita dapat tahu berbeza sekali dengan kita hanya mendengar. Sebab tu Allah kata pergi. Pergi. Sebenarnya Musa ni pergi berapa orang? Dia seorang ke dengan Harun? Harun, kan? Tapi ayat ni Allah kata izhab. Kalau kita belajar bahasa Arab, izhab ni perintah kepada seorang ke dua? Seorang. Izhab, seorang. Ini perintah kepada seorang. Kalau perintah pada dua, dia bunyi macam ni. Izhaba. Pernah tak kita jumpa dalam Quran ayat izhaba? Pernah? Ayat apa? Surah Taha. Cuba buka. Daripada 42. Cuba baca ayat 42. Izhab anta wa akhuka biayati wala tanya fi zikri. Kemudian izhaba ila innahu tagha. Okey, dalam surah Taha ayat 42 kan. Allah perintah pada Musa, izhab, pergi, anta, engkau, wa akhuka, dan saudara engkau, iaitu Harun alaihissalam. Dengan apa? Bi ayati, bawa ayat-ayatku. Jadi ini menunjukkan bila berdakwah kena ada ilmu, kena ada bukti. Tak boleh pergi macam tu je. Ayat Quran pun tak faham, hadis pun tak hafal. Wala tania, dan jangan kamu tania apa dah? Jangan kamu lemah fi zikri. Bila kamu pergi berdakwah, jangan kamu lupa kepada aku. Sebab apa? Kekuatan pendakwah yang paling besar ialah sentiasa berhubung dan berzikir pada Allah. Kemudian lepas tu Allah perintah izhaba, pergi kamu berdua. Kan? Sekarang dah berdua dah, alif. Kepada Firaun kerana dia sesat, dia melampau. Jadi yang mana? Macam mana sekali Allah perintah seorang, izhab, sekali Allah perintah dua. Ahli tafsir mengatakan, mula-mula Allah perintah pada Musa seorang je. Lepas tu Musa rasa macam dia tak kuat. Sebab dia pun dia ada masalah kan. Bila dia bercakap rasa macam tak jelas. Maka dia minta bantuan Harun. Lepas tu Allah perintah berdua. Jadi dua-dua ayat ni betul. Okey? Dan di sini juga pengajarannya apa? Kalau boleh kita pergi berdakwah, jangan berseorangan. Bila ada teman, paling-paling kurang dia boleh backup kita. Kan? Kalau kita lupa ayat Quran, dia boleh bagi tahu. Firaun ni siapa? Siapa Firaun? Dia nama raja ke ataupun gelaran? Gelaran kepada pemerintah Mesir. Tapi adakah semua pemerintah Mesir guna gelaran Firaun? Tak. Zaman Nabi Yusuf AS, mereka tak guna Firaun. Yusuf memerintah Mesir kan? Tapi yang memerintah Mesir masa itu bukan nama Firaun, bukan gelaran Firaun. Apa gelarannya? Al-Malik. Nabi Yusuf panggil Al-Malik. Jadi Firaun ni antara gelaran yang digunakan untuk pemerintah Mesir, tapi bukan sentiasa digunakan Firaun. Ada pendapat mengatakan Firaun zaman Musa ni nama dia Ramsis. Wallahu a'lam. Okey, innahu tagha. Apa tagha? Apa yang Firaun melampau? Ada, pertama dia mengaku Tuhan.
Apa dah? Ana di sini ada ni. Ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Rabb. Rabb ni apa makna? Pencipta. Pencipta. Yang kedua, dia mengaku ilah. Saya lupa ayat ni. Ayat dia, wama, cuba cek tengok. Wama alimtu lakum ilahun ghairi. Surah Al-Qasas kah? Wama alimtu lakum ilahun ghairi. Aku tak tahu bagi kamu ilah. Ini ilah, ini Rabb. Apa beza? Apa beza? Kalau Rabb ni mana? Tuhan yang mencipta, Tuhan bagi rezeki kan? Tuhan menghidup dan mematikan. Tapi kalau ilah, Tuhan yang disembah. Sebab tu orang musyrikin percaya tak Allah tu pencipta langit dan bumi? Dia percaya sebagai Rabb. Tapi orang musyrikin percaya tak Allah tu sebagai Tuhan yang disembah? Tak. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak pernah tahu bagi kamu ada Tuhan selain Tuhan yang disembah selain pada aku. Yang ketiga, melampau Firaun apa dah? Dia mengaku alaysa li mulku Misra. Bukankah aku ni raja kepada Mesir? Jadi semua dia mengaku. Dalam surah An-Nas, Allah kata apa? Qul a'udzu satu rabbin nas. Yang kedua, Malikin Nas. Yang ketiga, semua Fir'aun mengaku. Aku Rabb, aku ilah, aku Malik. Itu maksud Tagha. Melampau. Dan juga Tagha Fir'aun juga boleh juga kita sebut dalam bentuk apa? Pertama, dia Tagha kepada Tuhan, iaitu dia ambil hak Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Yang kedua, dia tara kepada manusia. Dia tara kepada manusia iaitu dia menjadikan manusia sebagai hamba. Boleh? Tara kepada Tuhan, dia ambil hak Tuhan, dia mengaku Tuhan. Tara kepada manusia dan menjadikan manusia itu hamba dia. Sebab tu orang beriman, dia wajib dengan Tuhan apa dia? Orang beriman dengan Tuhan, dia kena taat. Dan dengan manusia, dia kena apa? Ihsan. Itu orang beriman. Orang beriman dengan Allah, taat. Dengan manusia, ihsan. Tapi Fir'aun terbalik. Dengan Tuhan, dia mengaku Tuhan. Dengan manusia, dia jadikan manusia hamba. Okey. Sesungguhnya dia melampau. Kemudian faqul, maka lalu qul, katakanlah hal. Ini sama juga hal dipanggil tashwiq, untuk menimbulkan kerinduan ataupun keterujaan. Nak tak? Ila an tazakka, untuk engkau tazakka apa dia? Tazakka daripada zakat. Zakat ni makna dia an-numu, az-ziyadah, at-taharah. Nak tak aku tunjuk pada engkau untuk engkau tazakka, engkau bersihkan diri ataupun sucikan diri. Musa tak kata, nak tak aku bersihkan engkau? Kalau aku bersihkan engkau macam ni, hal laka ila an uzakkika. Boleh faham? Kenapa Musa tak cakap,
Nak tak aku nak sucikan kamu? Ini benda yang besar dan penting ni dalam konteks kita berdakwah. Musa kata, nak tak engkau sucikan diri engkau? Mana Musa nak beritahu yang boleh sucikan diri engkau je. Aku tak boleh. Faham? Kadang-kadang kita bersungguh-sungguh macam kita nak sucikan orang tu. Macam kita nak betulkan orang tu. Tak boleh. Mustahil. Allah kata apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sehingga dia berubah. Musa tak boleh ubah nasib Firaun. Sebab tu Musa tak kata uzakkika. Musa kata tuzakki, engkau sendiri akan mengubah nasib engkau. Kalau kamu nak, aku hanya tunjuk jalan. Qad aflah, Allah sebut dalam surah Al-Ala, qad aflaha man tazakka. Cuba terjemah. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang dia sendiri mensucikan diri dia. Orang lain tak boleh sucikan. Betul, kadang-kadang bila kita berdakwah, kita sampaikan ilmu pada orang kan, kadang-kadang kita frust, kita kecewa. Sebab apa? Sebab orang tu tak berubah. Kenapa kita kecewa? Sebab kita salah faham. Sebab kita rasa dengan usaha kita, dengan masa kita habis, dengan ilmu kita habis, sepatut dia berubah. Salah. Kan? Bila kita dah habiskan masa banyak, duit pun habis banyak, dia tak nak berubah, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia. Dia yang tak nak. Tapi tugas kita selesai tak? Selesai. Sebab itulah, orang yang pergi dakwah pada Firaun ni, orang yang paling hebat ketika itu. Bahkan kalau ikut ranking para Nabi, Nabi Musa ni yang nombor berapa? Nombor? Kalau ikut semua para Nabi, para Rasul. Nombor 3 lah Muhammad, nombor 1. Nombor 2 Ibrahim, nombor 3. Dan di kalangan Bani Israel, Musa nombor 1 terbaik. Tapi Firaun beriman tak dengan didakwah oleh orang yang terhebat? Tak. Sebab apa? Sebab Firaun tak nak. Dan Allah tahu tak? Allah dah tahu tak bahawa Firaun tak akan beriman walaupun yang berdakwah itu adalah Musa. Tahu kan? Kalau dia tahu, kenapa Allah suruh juga Musa pergi? Allah dia tahu Firaun tak akan beriman. Pergi. Bukankah kerja sia-sia? Saya kata tu budak-budak dadah tu dia memang degil. Kamu pergilah berdakwah kan. Aku dah berdakwah 10 tahun, memang degil lah. Kamu pergilah. Itu macam buah masa kan. Jadi kenapa Allah suruh pergi benda yang Allah tahu Firaun tak akan beriman? Pertama, sebab kerja Musa bukan menjadikan Firaun beriman. Kerja Musa sampaikan. Jadi bila kerja kamu menyampaikan, jangan tengok hasil. Sampaikan. Satu. Yang kedua, supaya Firaun tidak akan beralasan bahawa aku tak beriman. Sebab apa? Tak ada siapa sampaikan. Dia tak ada alasan di akhirat besok. Ya. Jadi kalau kita tak berdakwah kepada sebahagian ramai orang yang memang dakwah tak sampai pada kita, pada mereka, kita kena tak disoal? Ya. Orang tu akan jawab, saya nak beriman macam mana? Ustaz tak datang pada kami pun. Kami dah tunggu 50 tahun. Seorang ustaz pun tak datang. Kita akan disoal. Ustaz, takkan nak pergi semua? Musa pun pergi pada Firaun. Takkan kamu tak boleh pergi pada Asnaf? Asnaf tak adalah sejahat Firaun. Okey, kemudian wa ahdiyaka, dan aku nak tak? Ini soalan ni. Ini kenapa Musa guna perkataan ni? Hal laka. Bahasa ni bahasa lembut ni. Kalau tak ada hal ni, dia tak bunyi lembut lah. Musa pergi pada Firaun, bersihkan diri kamu. Itu kalau tak ada hal. Tapi kalau ada hal, lain. Nak tak kamu bersihkan diri kamu? Ini dia panggil, Allah kata pada Musa apa?
faqula lahu qawlan layyina. Kamu pergi pada Firaun, dia jahat, dia melampau, tapi cakap bahasa yang lembut. Apa dia? Hal laka ila an tazakka. Ini antara qawlan layyina. Boleh? Kita biasa pergi berdakwah pada asnaf kan? Dan dia bukan Firaun. Tapi biasa tak kita guna bahasa ni. Pakcik, nak tak pakcik saya... Atau berkata, pakcik diam sekejap, saya nak cakap ni. Kadang-kadang kata kita bukan layinan. Betul tak? Sebab tu bila madu'un kita tak terima dakwah kita, pertama jangan salahkan dia. Tapi cek muhasabah diri kita. Kadang-kadang kata-kata kita tu kasar, kadang-kadang menunjukkan kita tu sombong, kadang-kadang bahasa kita merendahkan dia. Kan? Okey, kemudian nak tak yang kedua, nak tak aku tunjukkan engkau ila rabbika, kepada pencipta engkau. Fatakhsha, lalu engkau takhsha apa dia? Takhsha, takut. Okey. Sekarang poin pertama apa dah? Musa nak beritahu pada Firaun, kamu saja boleh betulkan diri kamu, bukan aku. Aku hanya bagi nasihat dan panduan. Yang kedua, poin kedua apa dah? Kalau kamu nak betulkan, kamu kena balik kepada Rabb. Aku boleh tunjuk jalan bukan kepada aku, tapi kepada pencipta engkau. Kenapa Musa kata ila rabbika? Kenapa Musa tak kata ilallah? Wa ahdiyaka ilallah. Sebab kalau sebut Allah, Firaun memang tak mengaku. Sebab dia mengaku Rabb kan? Jadi Musa nak sedarkan Firaun, nak tak aku tunjuk pada pencipta engkau yang sebenar. Engkau mengaku tapi engkau bukan mencipta apa-apa pun. Dan yang kedua, Musa beritahu dia, hasil daripada hidayat apa dia? Bila kamu jumpa jalan nak kepada Allah, kamu akan dapat hasil. Mesti ada hasil apa dah? Takhsha. Khasyah adalah hasil daripada hidayat. Allah kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah daripada hamba-hambanya yang berilmu ni maksud yang dapat hidayat lah. Hidayat kan ada dua kan? Kan? Hidayat apa? Satu hidayat ilmu dan irsyad. Yang kedua hidayat taufik dan amal. Jadi siapa yang ada dapat betul-betul hidayat dua tu, hasilnya dia mesti takut pada Allah. Dan Musa berkata kepada Firaun, aku tunjuk jalan hidayat kepada kamu untuk kenal Allah. Bila kenal Allah, hasilnya mesti takut. Bila tak takut, belum dapat hidayat. Bila tak takut, belum kenal Allah. Semua yang buat maksiat, saban hari buat maksiat, punca apa? Dia tak takut. Kenapa tak takut? Sebenarnya belum kenal. Walaupun dia dah salat 20 tahun, 50 tahun. Macam mana kamu kenal Allah tapi kamu berani lawan dia? Kan? Kita kalau kena polis kat depan, berani tak bawa laju? Itu makna kenal. Tapi kalau satu hari polis yang sama pakai pakaian reman. Kan? Bukan pakaian polis lah. Kita bawa laju tak? Sebab apa? Sebab tak kenal. Jadi bila kita langgar je perintah Allah, makna apa? Kita belum kenal Allah. Semakin kita kenal Allah, semakin kita taat. Semakin kita buat maksiat, sebenarnya semakin kita tidak kenal Allah. Okey? Jadi daripada hidayat membawa kepada, dan kita tengok surah yang sebelum ni, yang kita belajar surah apa? Abasa. Allah sebut tak sifat Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun dia buta, walaupun dia miskin, tapi Allah angkat dia. Sebab apa Allah angkat dia? Dia ada sifat ni. Ada tak? Apa dia kata? Sifat dia. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa.
Satu, dia bersungguh-sungguh datang nak menuntut ilmu untuk dapat hidayah. Dan dia ada sifat tu, yakhsha. Yang tu yang patut kamu layan. Bukan pembesar Quraisy. Okey, lepas tu, bila Musa berdakwah, Fir'aun tak terima. Bila tak terima, fa'arahul ayatul kubra. Lalu, dia menunjukkan kepada Fir'aun, kepada Fir'aun, apa dah? Ayatul kubra. Ayat apa dah? Satu ke banyak ni? Ayat. Tak banyak. Cuba baca. Fa'arahul ayat ataupun ayat. Ayat. Mana satulah. Jadi apa satu ni? Tongkat. Bukti, bukti yang besar, iaitu tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Campak je tukar jadi ular, ambil balik tukar jadi tongkat. Apa kaitan dakwah Nabi Musa dengan ni Ayatul Kubra? Apa kaitannya? Ataupun apa hikmah, apa pengejaran? Bila berdakwah, nak mengajak orang kepada Allah, kena ada ayat. Bila kita berdakwah, tapi tak bawa ayat, orang tak beriman, bukan salah orang tu. Kita yang salah. Sebab manusia ada hak untuk menolak dakwah kita bila kita tak ada bukti. Kita nak cerita pasal Allah, nak ajak orang pada Allah. Tapi orang tanya, apa bukti kamu? Tak ada. Orang tu talak, jangan marah kat dia. Dia berhak menolak bila tak ada bukti. Sebab itulah, bila kita berdakwah, wajib ada. Tapi sekarang kita ada tak tongkat Nabi Musa? Tak ada. Habis apa dia ayat kita? Mana lebih baik ayat tongkat Nabi Musa dengan ayat Quran? Kalau tongkat Nabi Musa lebih baik, Allah kekalkan tongkat Nabi Musa sampai hari ini. Bila Allah dah padamkan mukjizat Nabi Musa, makna ada yang lebih baik. Apa dia? Quran. Sebab itulah Allah kata apa bahasa Quran? Kalau turun ke atas gunung, gunung boleh pecah. Kan? Boleh pecah. Tapi sekarang berapa ramai yang pecah bila mendengar Al-Quran? Kadang-kadang pendakwah pun tak pecah kan? Aduh, lagilah. Okey, lalu Musa tunjukkan bukti yang, lepas tunjuk bukti, tongkat tu apa sikap Fir'aun? Fakazzaba. Lalu dia berdusta. Wa asa, dan apa beza kazzaba dengan asa? Apa beza? Asa ingkar, kazzaba ialah dari segi terjemahan betul lah, kazzaba mendusta, asa ingkar terjemahan. Tapi beza dua tu apa dia? Dia tolak dan dia tak percaya. Tolak dan tak. Dia tolak dari segi keimanan dia, lepas tu dari segi fizikal dia, buatan dia tolak. Yang mana? Yang mana tolak dari segi iman? Yang mana? Kazzaba. Kazzaba. Yang asa? Ini yang tolak dari segi apa ni? Asa. Kazzaba mendustakan cerita yang Musa cakap. Semua cerita kamu didusta. Bahkan Fir'aun kata kepada Musa, kamu ni adalah majnun. Itu kazzaba. Semua yang kamu cakap aku tak percaya. Asa ialah dia engkar perintah Musa supaya beriman kepada Allah. Mana ini lebih kepada menolak cerita, iaitu menolak arahan. Okey. Semua kemudian adbara. Kemudian dia Fir'aun adbara, berpaling. Yas'a. Yas'a banyak kali kita jumpa. Yas'a mana? Dia
berpaling serta dia bersungguh-sungguh. Siapa ni? Firaun. Satu, dia kazaba. Yang kedua, dia engkar arahan Musa. Yang ketiga, dia berpaling daripada Musa. Yang keempat, yas'a. Makna dia berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menentang. Kan? Apa dia? Fahasyara fanada. Lalu antara usaha dia, yas'a Firaun, ialah fahasyara. Lalu dia kumpul. Hasyara, kumpul. Kalau pada mahsyar, pada mahsyar. Mahsyar tu pada mahsyar kan? Aku Melayu. Pelik sungguh aku Melayu. Lepas tu, mahsyar dia terjemah apa? Padang tempat berkumpul. Tapi mahsyar dia terjemah pada mahsyar. Itu bukan terjemah, itu tambah perkataan. Lalu dia kumpul. Kumpul apa ni? Semua tentera dia dan tukang-tukang sihir. Dia, Allah sebut dalam surah Safat. Dia kumpul semua tukang-tukang sihir yang terkenal, yang andal. Di mana? Seluruh Mesir. Ini menunjukkan apa ni? Tadi kata, lepas ni dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Tuhan paling tinggi, tapi nak lawan Musa, kumpul tukang sihir. Kan bodoh kan? Kita berhenti setakat ni lah. Setakat kebodohan Firaun. Okay, kita baca sikit buku ni, dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-24, qala al-musannif hafizahullah, iaitu memalsukan nasab keturunan anak kepada selain daripada ayahnya dan pengingkaran ayah terhadap anaknya sendiri. Ini dosa yang biasa berlaku, tapi dah dianggap biasa, bukan dosa. Menurut syariat Islam, seorang Muslim tidak dibenarkan menasabkan diri kepada selain daripada ayahnya. Tak boleh kita ambil anak orang, anak angkat, kemudian kita nasab kepada suami kita. Ataupun kita nasab kepada diri kita. Hukumnya haram. Sebab itulah Nabi mula-mula ambil anak angkat, nama dia apa? Zaid kan? Nabi tukar nama, sebab masa tu belum turun syariat Islam. Nabi tukar nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah turun ayat surah Al-Ahzab, jangan kamu nasabkan anak orang kepada diri kamu sendiri. Maka Nabi tukar balik Zaid bin Harisah. Jadi berhati-hati ya kepada siapa yang ambil anak angkat khususnya. Sebagai orang ada yang melakukan hal tersebut untuk tujuan material, untuk kebendaan. Sehingga menulis nasab palsu di dalam surat-surat dan dokumen penting untuk memudahkan berbagai urusannya. Sebahagian lain ada yang melakukannya kerana dendam kepada sang ayah yang meninggalkan dirinya sejak kecil. Kadang-kadang dia suruh orang tukar nama bapa dia kepada nama orang lain. Sebab apa? Dia gerang kepada bapa dia yang meninggalkannya masa kecil. Juga adalah haram. Semua perbuatan di atas hukumnya haram. Perbuatan tersebut melahirkan kerusakan besar di banyak persoalan. Misalnya dalam urusan mahram, kadang-kadang yang bukan mahram duduk bersama yang mahramnya. Termasuklah urusan nikah, warisan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis marfu' daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu disebutkan, qala Rasulullah SAW, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Maksud dia, barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain daripada ayahnya, sedangkan dia tahu. Dia mengaku dia anak si fulan, padahal si fulan tu bukan bapa dia, dia tahu, maka Nabi kata haram ke atasnya syurga. Haram masuk syurga. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi menurut ketentuan syariat
Islam haram hukumnya mempermainkan nasab ataupun memalsukannya. Sebahagian lelaki-lelaki apabila terjadi pertengkaran dengan isterinya, menuduhnya. Kadang-kadang suami isteri bergaduh, dia tuduh isteri dia bermain dengan lelaki lain. Sehingga ia tidak mengaku anaknya sendiri tanpa bukti apapun. Dia kata, ini bukan anak saya ni. Ini anak yang kamu main dengan orang lelaki lain. Padahal anak dia betul. Maka lelaki ini haram ke atasnya surga. Padahal anak itu jelas-jelas lahir daripada hubungan antara dia dan isterinya. Sebahagian isteri ada juga yang berkhianat. Misalnya ia hamil daripada hasil zina dengan lelaki lain, tapi kemudian ia menasabkan anak tersebut kepada suaminya yang sah, juga adalah haram. Lepas tu suami tengok muka macam orang Afrika je kan. Orang-orang yang sebagaimana disebutkan di atas mendapat ancaman yang sangat berat daripada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, saat turun ayat mula'anah, ayat melaknat, maka Nabi bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'in walan yudkhilaha Allahu jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Maksud dia, mana-mana perempuan yang menasabkan seorang anak kepada satu kaum, iaitu satu lelaki, padahal dia bukan daripada nasab mereka, bukan daripada keturunan suami dia, maka Allah berlepas diri daripadanya dan Allah tidak akan memasuknya ke dalam surga. Dan siapa pula mana-mana lelaki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya itu adalah anaknya sendiri yang sah, maka Allah akan menutup dirinya, Allah akan menutup diri darinya dan akan mempermalukannya di hadapan khalayak orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian di akhirat besok. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jadi berhati-hati ya, siapa yang dah melakukan perkara tersebut, masih ada peluang bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha dan tukar nama balik. Okey, kita tengok pada soalan. Ustaz, Nabi Musa berdakwah kepada Firaun selama berapa tahun? Wallahu alam. Dalam Quran tak sebut berapa lama dan saya pun boleh jumpa dalam tafsir. Wallahu alam. Cuma yang Allah sebut yang lama, masa yang lama Allah sebut dengan jelas, iaitu dakwah Nabi Nuh AS. Nuh, iaitu 950 tahun. Ada lagi soalan? Dia bertanya, siapakah Fir'aun di zaman Nabi Musa? Sebab saya pernah dengar bahawa Fir'aun di zaman Musa adalah Faraun Ramses II. Mohon penjelasan. Ya, ada pendapat Firaun zaman Nabi Musa ialah Ramses yang kedua. Tapi itu pendapatlah, tidak ada dalil. Allah tak sebut detail. Bila Allah tak sebut detail siapa nama Firaun, tahun berapa dia merintah, maka itu adalah tidak penting. Jadi kita fokus pada apa? Pengajarannya. Ada? Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi.
You can talk to me anytime, Basti. Ustaz, ada dalil ke buat majlis berdoa akhir tahun dan awal tahun? Okey. Soalan masuk mesej saya dah berpuluh-puluh, letih dah menjawab. Soalan ni sebenar ditanya setiap kali awal tahun dan akhir tahun. Soalan yang sama berulang. Sebenarnya tidak ada dalil lah, tidak ada dalil dan bukan sunnah Nabi pun baca doa awal tahun dan akhir tahun. Macam mana Nabi nak baca doa awal tahun hijrah dan akhir tahun, sedangkan tahun hijrah ni belum ada zaman Rasulullah. Nabi pun bukan berhijrah di awal Muharram. Kalender takwim hijrah ni berlaku ketika zaman Umar Ibn Khattab. Jadi zaman Nabi tak ada pun hijrah. Bila tak ada, memang Nabi tak buat lah. Tetapi kalau setakat kita nak berdoa, berdoalah apa-apa saja. Cuma jangan tetapkan mesti berdoa di awal tahun dan akhir tahun. Sebab itulah kalau kita ikut sunnah Nabi, kita sentiasa duduk dalam keadaan berdoa. Zikir pagi ada doa, zikir petang ada doa, waktu solat 5 waktu ada doa, waktu solat sunat ada doa, keluar masuk rumah ada doa, keluar pergi masjid ada doa, pergi pasar ada doa, pakai baju ada doa. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi, kita sentiasa berdoa kepada Allah 24 jam. Maka tak timbul isu doa awal tahun. Sebab apa? Kita sentiasa berdoa setiap saat. Yang sibuk nak berdoa waktu tertentu ni, biasanya dia jarang berdoa. Dia jenis berdoa bermusim. Wallahu alam. Ustaz, apa ibu bapa angkat perlu lakukan bila ambil anak angkat semua sebenarnya? Apa patut ibu angkat lakukan? Pertama kena pastikan anak angkat tu dibingkan kepada bapaknya yang sebenar. Kalau tak ada bapa yang sebenar tak diketahui, maka bin Abdullah. Abdullah tu maksud hamba Allah. Kemudian yang kedua, pastikan anak tu kalau dah besar, dah balik, dia tidak duduk bersama mak bapak tu. Ini bukan anak sesuan lain. Anak angkat yang tidak disusukan. Bila dia balik, dia tak boleh duduk bersama mak bapak tu. Kalau duduk bersama, kena jaga aurat betul-betul. Sebab dia bukan mahram. Mak angkat kena, kalau anak angkat tu lelaki dan dah balik, mak angkat kena jaga aurat 24 jam. Tak boleh nak tunjuk auratnya. Begitu juga kalau anak angkat tu perempuan dan dah balik, kena jaga auratnya daripada bapa angkatnya. Dan juga adik-beradik angkatnya. Tu amat sukar lah. Kalau boleh jaga, alhamdulillah. Kalau tak boleh, usahalah letak di mana-mana asrama, ke mana-mana ke. Wallahu a'lam. Kalau anak angkat tu disusukan, mana anak sesuai lah, tak dipanggil anak angkat lah. Itu tak ada masalah. Dia seumpama adik-beradik kepada anak-anak kita, boleh. Buat macam adik-beradik je, tak ada masalah. Bagaimana dengan hadis sakitnya sakaratul maut itu 300 kali sakit itu tukang pedang? Adakah semua akan rasa atau orang tak beriman sahaja? Dia yelah, kalau ikut surah An-Nazi'at tu, roh orang beriman akan dicabut dengan mudah. Tapi mudah yang macam mana tak disebut. Kalau gabung pula dengan hadis, hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Apa makna sakarat? Rasa sakit. Dan Nabi sendiri bila ketika rohnya nak dicabut, Nabi begitu rasa sakit sehingga kan Nabi celuk tangannya ke dalam bekas dan letak kat mukanya, itu pun air itu cepat kering. Sebab apa? Terlalu panas. Jadi wallahualam, bagaimana nak gabungkan antara malaikat cabut nyawa orang beriman dengan mudah dengan orang beriman walaupun dia beriman tapi rohnya dicabut dalam keadaan yang sakit. Wallahu alam. Mungkin orang beriman tak sakit dibandingkan dengan roh orang kafir dicabut. Tapi tak sakit itu sakit jugalah. Cuma bila dibanding dengan roh orang kafir dicabut, maka tak sakitlah. Wallahu alam. Anak susuan tu dengan ayah angkatnya macam mana, Ustaz? Anak apa?
Anak sesuai. Dengan ayah angkat dia, masa itu Tak, bila anak sesuai, dia tak panggil anak angkat lah. Dia panggil anak sesuai. Bila sebut anak angkat, Yalah, aurat dia sama dengan anak yang lain. Sama dengan anak yang lain. Ya. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kalau bapak tiri, Anak tiri dengan bapa tiri. tak, anak sesuai bapak tiri. Mungkin dulu ambil anak angkat suami lain, suami meninggal, isteri tu kahwin baru. So anak sesuai tu dengan bapak tiri juga. Oh, itu. Mana mula-mula mak ambil anak angkat dan dia susukan. Tapi suami lain. Suami lain, lepas tu dia kahwin dengan suami lain. Wallahu alam. Itu saya tak berani jawab. Okey dah. Kita insya-Allah kita jumpa malam ni sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل